sudah lihat video yang cikgu tayangkan tadi? Okey, apa yang kamu semua faham tentang video tadi? Ya, betul, mengenai sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan sentuhan? Ya, betul jawapan kamu semua. Sentuhan adalah salah satu daripada 5 diri asas manusia yang terdiri daripada rasa, pandang, sentuh, bau, dengar. Pandai. Okey, sentuhan juga bermaksud satu tindakan menyentuh seseorang atau sesuatu benda. Okey, baiklah. Sentuhan terbahagi kepada 2 jenis. Siapa tahu? Ya, betul Adam. Sentuhan ada 2 jenis. Yang pertama adalah sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat ini? Siapa boleh beritahu cikgu? Angkat tangan. Ya, betul Aina. Sentuhan selamat adalah sentuhan yang membuat kita rasa gembira, selesa dan selamat. Sebagai contoh adalah apabila ibu bapa memeluk kita. Okey, sentuhan tidak selamat pula bermaksud sentuhan yang membuatkan kita rasa takut, tidak selesa dan juga malu. Contohnya adalah orang yang tidak kita kenali tiba-tiba datang menyentuh atau memegang bahagian-bahagian sulit tubuh badan kita. Boleh sesiapa berikan cikgu contoh sentuhan yang selamat dan juga sentuhan yang tidak selamat? Betul, sentuhan yang selamat adalah doktor yang merawat kita di klinik atau di hospital. Selain itu, ya betul, kawan yang menolong kita ketika kita jatuh basikal dan sebagainya. Selain itu, disentuh oleh sesama jantina. Contohnya Aina dan Aini cuba untuk membetulkan bajunya yang terlipat. Lagi, ya, ketika bersalaman dengan ibu dan ayah. Okey, baiklah, berikut yang telah kita bincangkan tadi adalah merupakan sentuhan yang selamat. Okey, bagi sentuhan yang tidak selamat adalah apa? Ya, orang luar yang cuba menyentuh bahagian sulit ataupun privasi tubuh badan kita. Betul, lelaki dan perempuan bertepuk tampar tanpa menghiraukan batasan pergaulan. Seperti apa? Menyentuh tangan,
menyentuh peha, pipi dan sebagainya. Ahli keluarga kita juga yang terdiri daripada saudara, sepupu yang berlainan jantina juga tidak boleh memegang bahagian anggota badan kita yang sulit. Okey, semua faham apa yang cikgu terangkan sedikit mengenai sentuhan selamat dan tidak selamat tadi? Bagus, pandai semua anak murid cikgu. Okey, baiklah, cikgu akan teruskan lagi dengan menerangkan tubuh atau anggota badan yang tidak selamat untuk disentuh. Yang pertama adalah bibir. Kenapa bibir? Ya, bibir adalah salah satu daripada bahagian sulit tubuh badan kita. Jangan pernah sesekali membenarkan orang mencium, menyentuh bibir kita tanpa tujuan yang elok dan juga tanpa kebenaran diri kita sendiri. Sedangkan ibu dan ayah juga tidak boleh mencium bibir anaknya apabila sudah meningkat dewasa. Apatah lagi orang luar yang tidak kita kenali, yang berlainan jantina. Faham ke semua? Bagus. Kalau ada orang tiba-tiba nak cium bibir kamu, apa kamu rasa? Rasa takut, malu dan juga tidak selesa. Ya, betul. Tidak kira lelaki atau perempuan, kita kena pastikan diri kita dijauhi daripada perkara-perkara sebegini. Okey, bahagian yang kedua adalah dada. Terutamanya bagi kaum perempuan, bahagian dada yang terdiri daripada payudara adalah merupakan alat sulit yang perlu kita lindungi. Bagaimana kita nak lindungi? Betul, pakai tudung. Bukan sekadar memakai tudung untuk menutup kepala, tetapi memakai tudung yang menutupi bahagian dada dan juga memakai baju yang longgar. Dalam Islam juga, perempuan wajib menutup aurat, iaitu bukan hanya memakai tudung semata-mata, malah melabuhkan tudung hingga ke paras bawah dada dan juga memakai pakaian yang longgar. Apa tujuannya? Ya, untuk mengelakkan daripada menjolok mata dan menaikkan nafsu golongan yang berlainan jantina, iaitu lelaki. Selain itu, untuk menjaga kehormatan diri kita sebagai wanita. Maruah seorang wanita itu adalah sangat tinggi dan perlu kita jaga dengan baik. Bagi lelaki pula, apa yang kamu perlu lakukan? Apa dia, Aiman? Betul, tundukkan pandangan.
menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan perempuan. Okey, tundukkan pandangan sahaja, bukan tutup mata. Kalau tutup mata, habislah terlanggar diam. Siapa yang malu? Baiklah, anggota seterusnya adalah kemaluan. Kemaluan bagi lelaki disebut zakar. Bagi perempuan disebut faraj. Tidak kira lelaki atau perempuan, wajib menjaga kehormatan dan juga kemaluan diri. Bahagian kemaluan ini adalah bahagian paling sulit yang perlu kita jaga. Sedangkan ahli keluarga juga tidak boleh menyentuh sesuka hati, kecuali ketika kita masih bayi ataupun masih kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun yang belum akil baligh dan belum pandai untuk mengurus diri sendiri yang memerlukan bantuan orang, iaitu bantuan daripada ibu dan ayah. Namun apabila kita sudah meningkat dewasa, kita tidak boleh meminta ayah atau ibu untuk memandikan kita lagi. Kalaupun mereka nak buat, apa yang kita rasa? Rasa malu, betul? Rasa tidak selesa. Bagus. Seterusnya adalah bahagian punggung. Bahagian punggung juga tidak boleh dipegang sembarangan. Kenapa tidak boleh dipegang? Kerana bahagian punggung juga merupakan salah satu daripada bahagian sulit tubuh badan kita. Faham ke semua? Bagus. Okey. Baiklah. Berikut adalah 4 anggota yang tidak boleh disentuh sembarangan tanpa kebenaran diri kita. Okey. Ada berapa anggota? Betul, ada 4. Yang pertama, dada. Yang kedua, bibir. Yang ketiga, kemaluan. Bagi lelaki adalah zakar. Bagi perempuan adalah faraj. Dan yang keempat adalah punggung. Bagus, alhamdulillah. Okey, cikgu nak kamu semua pastikan untuk menjaga keempat-empat anggota badan tadi dengan baik. Boleh ke semua? Alhamdulillah. Seterusnya kita dah tahu apa dia 4 anggota badan yang tidak boleh disentuh. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk menjaga diri kita daripada disentuh sembarangan ataupun tindakan yang perlu kita lakukan apabila kita disentuh. Sebelum itu, mari kita lihat sebuah video terlebih dahulu. Boleh ke semua? Bagus.
Jadi, kalau ada orang yang cuba sentuh bahagian rasi kawan-kawan, iaitu bahagian mulut, dada, kemaluan atau punggung, kawan-kawan kena jerit kuat-kuat. Jangan! Lepas tu, lari raju-raju daripada orang itu. Kemudian, beritahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain tentang apa yang terjadi. Bukan itu sahaja, ada lagi perkara yang kawan-kawan mesti beritahu ibu bapa jika ia berlaku kepada kawan-kawan atau kawan yang lain. Iaitu, yang pertama, kalau ada orang yang pegang dan tengok kemaluan kawan-kawan. Yang kedua, kalau ada orang yang tunjuk kemaluannya kepada kawan-kawan. Yang ketiga, kalau ada orang yang suruh kawan-kawan buka baju. Yang keempat, kalau ada orang yang cuba ambil gambar kawan-kawan semasa kawan-kawan tidak pakai baju. Yang kelima, kalau ada orang yang tunjuk pada kawan-kawan gambar yang pelik-pelik atau video orang tidak pakai baju. Yang keenam, kalau ada orang cuba pegang atau cium bahagian-bahagian rasi pada badan kawan-kawan. Jadi, kalau perkara-perkara tadi berlaku pada kawan-kawan, pastikan cepat-cepat lari kepada ibu bapa dan beritahu mereka. Jangan simpan perasaan ini sendirian dan sentiasa kongsikan dengan ibu bapa tentang perasaan tidak selesa atau takut pada bila-bila masa. Okey, baiklah, semua dah lihat video tadi. Video tadi adalah bagaimana kita nak buat apabila ada orang yang tidak dikenali datang dan sentuh tubuh badan kita tanpa kebenaran. Okey, bagaimana? Apa yang kamu lihat dalam video tadi? Betul, jerit dan lari sepantasnya, pergi dari kawasan itu, beritahu ahli keluarga yang terdekat seperti ibu, ayah, abang, kakak, nenek dan atuk. Lagi, memarahi orang itu kerana memegang bahagian badan kita tanpa kebenaran. Cepat-cepat pergi dari situ. Ya, betul. Okey, baiklah. Okey, cikgu akan berikan beberapa situasi yang berkait dengan sentuhan tidak selamat. Cikgu nak kamu fikir apa dia tindakan yang boleh kita lakukan. Okey, situasi yang pertama, kamu sedang duduk di bangku taman permainan bersendirian. Tiba-tiba ada orang yang berlainan jantina duduk di sebelah kamu dan menyentuh peha kamu. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Betul, jerit dan menjerit sekuat hati untuk meminta pertolongan supaya orang-orang dekat sekeliling boleh dengar suara kamu meminta tolong. Yang kedua apa?
Ya, pergi dan lari ke kawasan yang lebih selamat. Okey, bagus. Pandai semua. Cikgu teruskan dengan situasi yang kedua. Sekiranya nak keluar rumah, apa yang perlu kamu lakukan? Betul, beritahu ahli keluarga, terutamanya ibu dan ayah. Lagi, pastikan jangan bersendirian atau berseorangan. Pastikan pergi berdua dan pergi dengan kawan yang kita percayai. Ya, jangan duduk berseorangan di kawasan yang sunyi. Okey, sekiranya ada seseorang individu melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada kita, apa yang perlu kita lakukan? Ya, beritahu seseorang yang boleh dipercayai seperti ibu, ayah, datuk, nenek, abang dan juga kakak. Kenapa? Supaya mereka boleh berjumpa dengan orang yang melakukan perkara tidak baik kepada kamu tadi dan memberi amaran untuk menjauhkan diri dari kamu dan meminta orang itu berhenti melakukan perkara yang tidak baik kepada orang sekeliling. Bila kita perlu beritahu perkara itu? Ya, ketika ada orang menyentuh bahagian alat sulit kita, ketika ada orang tiba-tiba menunjukkan bahagian sulit mereka kepada kita, ketika kita diminta menanggalkan pakaian tanpa ada sebab yang kukuh dan sebab yang munasabah. Ya, ketika kita disuruh untuk mengambil gambar tanpa berpakaian. Keempat-empat perkara ini tadi perlu kita bagi tahu dengan ahli keluarga kita supaya dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan dan mengikuti apa yang diminta oleh orang yang tidak kita kenali. Faham semua? Alhamdulillah, bagus. Situasi yang seterusnya, apabila ada orang yang berlainan jantina tiba-tiba menyentuh kita, apa yang perlu kita lakukan? Tepis tangan mereka dan berkata, jangan sentuh saya. Lepas tu, kamu bangun dan pergi dari situ. Jelas ke semua setakat ini? Alhamdulillah. Okey. Perkara ini sangat penting untuk kita semua tahu. Bukan hanya sekadar ilmu yang biasa, tetapi ilmu ini adalah sangat penting untuk kita fahami dalam kehidupan seharian kita. Sebab kita tak tahu bila orang akan tiba-tiba membuat perkara yang tidak baik kepada kita. Sentuhan ini juga bukan hanya ada sentuhan yang selamat. Kamu perlu tahu sentuhan yang tidak selamat dan sentuhan yang tidak diingini juga ada berlaku dalam kehidupan seharian kita ataupun berlaku pada orang-orang sekeliling kita. Sekiranya kamu disentuh tanpa usul periksa oleh orang yang tidak dikenali, jangan takut. Terus bagi tahu orang-orang terdekat yang kamu
Ada, contohnya ibu dan ayah. Kalau takut bagi tahu ibu dan ayah, boleh bagi tahu kakak atau abang. Boleh ke semua? Bagus. Okey, selain itu, jangan sesekali bersetuju atau membenarkan orang lain melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada kita, terutamanya menyentuh bahagian alat sulit kita. Bahagian sulit kita hanya boleh disentuh oleh orang lain apabila dalam situasi seperti doktor yang sedang merawat kita di klinik atau hospital dengan kebenaran diri kita dan juga ibu bapa. Selain itu, hanya diri kita sendiri sahaja yang boleh melihat dan menyentuh bahagian alat sulit diri kita. Orang lain jangan sesekali benarkan untuk menyentuh bahagian alat sulit kita. Faham ke semua? Bagus. Okey, sekiranya semua sudah jelas dengan penerangan yang cikgu berikan tadi, sampai sini sahajalah topik pembelajaran kita mengenai sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, cikgu akan berikan lembaran kerja untuk kamu siapkan di rumah. Boleh ke semua? Bagus, pandai semua. Okey, cikgu nak kamu siapkan dan bawa ke sekolah esok untuk cikgu semak jawapan kamu semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi.